Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, ruang dan peluang untuk bersama-sama dalam sesi Facebook Live, sesi yang kedua dalam topik perancangan dan pengurusan strategi. InsyaAllah, hadirin hadirat, pada malam ini kita akan membicarakan soal pengurusan masa yang berkesan dan efektif. Ramai di kalangan kita menghadapi situasi yang kritikal, tak cukup masa, terlalu banyak kerja, terlalu sibuk, tidak pasti keutamaan, menyebabkan kita merasa tertekan, kita rasa stres, kita rasa kita tidak mampu untuk mengurus kehidupan kita. Sama ada kehidupan peribadi, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat dalam NGO, kelab satuan yang kita sertai, dan juga yang paling utama sekali, paling penting, di tempat kita bekerjaya dan mencari rezeki untuk anak isteri dan keluarga kita. Ini adalah masalah yang sangat meluas berlaku. Pengurusan masa bertunjangkan kepada apakah matlamat hidup kita. Itu yang pertama kita kena ingat. Yang kedua, bagaimana kita menyusun keutamaan hidup kita berdasarkan matlamat tadi. Orang yang hidup dia untuk mencari harta dan kekayaan, jadi dia akan menyusun, atur hidup dia untuk mencapai matlamat yang besar itu. Sebagai contoh, peniaga ataupun orang-orang yang melakukan bisnes, jadi tentulah dia akan menyusunkan keutamaan dia untuk menjayakan, mengembangkan dan juga mendapatkan profit atau keuntungan yang lebih daripada bisnes yang dibuat. Seorang ibu suri rumah di rumah yang menjaga hal ehwal anak dan suami, menguruskan persekolahan, pendidikan anak-anak, memasak, menguruskan pakaian dan sebagainya, kehidupan dia akan disusun mengikut keutamaan matlamat tersebut, iaitu untuk membahagikan suami dan anak-anak dan mewujudkan suasana rumah tangga yang sempurna. Dan begitulah contoh-contoh yang lain. Sebab itu dalam sesi yang pertama saya menceritakan tentang pentingnya kita meletakkan matlamat dan juga objektif kehidupan kita. Kita berbincang tentang VMOSA, visi, misi, objektif, strategi dan juga aktiviti. Dan objektif dalam kehidupan kita ni mestilah SMART: specific, measurable, achievable, reviewed dan juga timeline, ada tempoh masa yang tertentu. Dan SMART element ini perlu kita bayangkan, visualization, perlu kita cerakinkan dalam bentuk, dalam kuantiti yang kita boleh lihat dalam aktiviti harian, dan perlu kita bagi tahu dan maklumkan kepada orang-orang di sekeliling kita supaya mereka boleh membantu kita mencapai matlamat tersebut. Bila kita ada matlamat yang jelas dalam kehidupan, tuan-tuan dan puan-puan, barulah kita boleh meletakkan keutamaan dalam hidup. Dan keutamaan ini akan menentukan sama ada kita mampu mengurus masa dengan baik ataupun tidak. Mana ada orang tak sibuk kat dunia. Dan yang menariknya, semua daripada kita ini memiliki 24 jam yang sama. Saya kongsikan teknik yang pertama. Untuk membolehkan kita memiliki masa yang lebih berbanding orang lain, kita pertama sekali kena tidur kurang. Sebab kajian menunjukkan kita menggunakan banyak masa kita untuk sebenarnya tidur, makan dan perkara-perkara yang keperluan asas badan kita lah, buang air. Kita perlu kemudian mungkin nak beriadah untuk sihat dan sebagainya. Okay, tapi yang utama sebenarnya tidur dan makan minum lah. Tidur, makan minum dan buang air. Okey. Buang air ni kita nak jimat macam mana? Tak boleh jimat dah. Kalau terasa nak buang, kena buang lah. Terasa nak buang air kecil, buang air besar, memang kena buang. Dan mengurus diri lah, mandi sebagainya. Okay? Tetapi dua ni, kita boleh ada kelebihan berbanding orang lain. Kalau kita tidur kurang berbanding orang lain, kita akan memiliki jam yang lebih. Itu yang pertama. Kalau kita makan kurang
ataupun lebih cepat banding orang lain, ataupun kita berpuasa dan kita tidak memerlukan masa yang panjang untuk makan, kita akan memiliki masa yang lebih berbanding orang lain. Ini dua perkara asas. Ramai orang-orang yang berjaya, saya mengkaji dan membaca CEO ataupun pemimpin-pemimpin dunia, ataupun dalam konteks Islam, ulama-ulama kita yang pada zaman lampau, pejuang-pejuang dakwah yang hebat, menulis buku, yang mengembangkan dakwah, yang membina organisasi, membina manusia, mendidik manusia, membina negara. Tidur mereka sangat sedikit, makan mereka seadanya, kerana mereka tidak memberikan fokus yang terlalu besar kepada perkara-perkara kecil. Itu yang pertama. Jadi untuk memiliki kelebihan masa, kurangkan tidur, kurangkan makan. Kalau makan pun kita kena seadanya, berpada, tidak terlalu mewah, tidak terlalu mengambil masa yang banyak untuk persiapan dan juga untuk mengemas. Okey. Sekarang kita bayangkan kita sudah sama kata kita tidur 4 jam sehari, dan kita mungkin urusan keperluan diri yang asas kita luangkan 2 jam. Jadi 6 jam tolak 6 jam, kita tinggal 18 jam. Bagaimana kita menyusun aktiviti kita sepanjang hari untuk menghabiskan 18 jam? Okey. Saya nak bawa satu tools ataupun teknik, instrumen pengurusan yang terkenal. Stephen Covey dalam bukunya juga menceritakan ataupun mengajarkan teknik yang sama, iaitu matrix important versus urgent. Maksudnya kita melihat setiap perkara dalam hidup kita ni, mana yang important, penting, satu, dan mana yang urgent. Urgent ni perlu dibuat segera, perlu diselesaikan segera. Dan dia punya matrix. Jadi matrix ni ada 4 kuadran. Saya akan ceritakan satu persatu. Ini adalah satu perkembangan baru. Manusia pada asasnya mengurus masa ni macam mana? Okay, perkara asas dalam mengurus masa ni mesti ada to-do list, perkara yang perlu kita buat. Hadirin hadirat, kita kalau to-do list pun tak ada, memang susah. To-do list ni perkara asas. Maksudnya setiap hari kita senaraikan apa yang perlu kita buat. Okay, Stephen Covey dalam buku dia 7 Habits of Highly Effective People, dia kata to-do list ni adalah first generation of time management. Kita mengurus masa, first generation maksudnya orang dulu-dulu, perkara yang paling asas sekali kita buat, mesti ada to-do list. Apa yang kita nak buat setiap hari perlu dirancang, dirangka sehari sebelum hari tersebut. Okay. Ini yang pertama sekali, paling penting. Kita kalau tak ada benda ni, maksudnya memang gagal lah kita mengurus masa. Dan saya baca yang menarik juga, teknik yang menarik, kita bukan sahaja perlu to-do list. Ramai orang ada to-do list, ada dalam smartphone, ada dalam buku, ada dalam kalender sebagainya. Tapi apa ramai yang tak ada, yang kita perlu buat, hadirin hadirat, ialah not to-do list. Ini perkara yang ramai orang tak ada. Kita kadang-kadang banyak buang masa. Selain tidur terlebih, makan terlebih, buang-buang masa perkara-perkara yang tidak faedah, kita banyak buat benda yang kita tak sepatutnya buat, menyebabkan masa yang tertinggal untuk buat benda yang patut kita buat, yang akan memberikan lonjakan pada masa depan kita, yang akan memberikan kebahagiaan pada diri kita, kita rasa tak cukup kerana kita tidak ada not to do list. Hari ini fikir dan keluarkan apakah not to do list kita. Pertama, menonton video-video ataupun movie-movie yang tidak mendatangkan manfaat, keterlaluan, secara maraton, secara berterusan, contoh. Yang kedua, melayari internet terlalu lama. Ini semua adalah not to do list yang kalau kita dapat senaraikan satu persatu dan cuba tinggalkan sedikit demi sedikit, insyaAllah kita akan mampu mengurus masa kita dengan lebih berkesan, dengan lebih baik. Boleh? Second generation of time management ni apa? Stephen Covey kata, apabila orang sudah semakin maju dan semakin kompleks kehidupan kita, kita mula mencipta kalender. Maksudnya kita meletakkan spesifik masa dan tarikh untuk buat benda yang kita nak buat. Bukan sekadar harian. To-do list tu dia tak ada masa dan tarikh.
Sebab dia semua list. Okay. Jadi bila kita dah makin ni, kita look ahead. Kita buat seminggu, kita letakkan appointment bila, nak buat kerja ni bila, nak telefon mak ayah bila, kita nak meeting persatuan bila. Itu adalah second generation macam dah semakin maju dan lebih baik. Maksudnya kita look ahead, kita merancang ke depan. Tetapi itu tidak memadai, masih tidak memadai. Okey. Tapi kena ada lah. Maksud masih kena ada. Jangan kata tak memadai tu tak perlu buat. Perlu buat. Hari ni kalau kita kalender pun kita tidak mengurus dengan baik, sekarang semua dah canggih kan, semua dekat kita punya telefon pintar. Apa ada masalah? Kita boleh terus tengok dan boleh terus refer dan boleh terus rujuk. Dulu mungkin susah. Dulu masa orang pakai kalender lagi, kalender dalam buku, diary sebagainya. Hari ni dah ada telefon pintar. Jadi tak ada masalah, kita boleh rancang masa kita dengan baik. Tetapi masih belum cukup bagus. Apa yang perlu kita buat? Third generation, generasi ketiga, maksudnya apabila manusia semakin bijak dan semakin pandai mengurus dan semakin maju, kita perlu menguruskan kita berdasarkan keutamaan. Okey, ini saya sebut matrix tadi, keutamaan. Mana yang penting, maksudnya sangat important, dan mana yang urgent. Urgent ni perlu disegerakan, kritikal dari segi tempoh masa untuk kita menyelesaikan. Okey, kuadran yang pertama dalam matrix ini ialah benda-benda yang urgent perlu diselesaikan segera, dan juga benda-benda yang important. Dia urgent dan important. Kuadran pertama, maksudnya perkara-perkara yang sudah sampai ke tahap krisis atau krisis. Contohnya apa? Contohnya paling mudah, kalau student esok nak hantar assignment, malam ni baru nak buat. Assignment tu akan menentukan mungkin 20% daripada markah keseluruhan. Penting tak? Penting untuk hidup kita, untuk melangkah ke alam pekerjaan. Urgent tak? Urgent, sebab esok kena hantar. Kenapa dia jadi important dan urgent? Kenapa dia jadi krisis? Sebab kita tak buat awal. Okey. Jadi pada kuadran yang pertama ini, kita akan firefighting. Orang putih kata firefighting ini, kita akan sentiasa melawan api. Kita tidak akan rehat, kita tidak akan sempat untuk merancang, kita tidak akan sempat untuk memikirkan masa depan, sebab kita sentiasa mengurus krisis. Ada sebahagian krisis yang memang kita tidak dapat elakkan dalam kehidupan. Tetapi percayalah cakap saya, kebanyakan krisis yang berlaku dalam hidup kita, pertama kerana kita gagal menyusun keutamaan. Kita gagal mendefinisikan mana perkara penting, mana perkara kurang penting dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita menunggu sehingga saat-saat akhir untuk buat benda-benda yang penting. Kuadran pertama ini, hadirin hadirat, kita kena kecilkan, kurangkan. Kuadran yang perlu kita kembangkan, besarkan dan memberikan fokus dan tumpuan ialah kuadran nombor 2, iaitu perkara-perkara yang important, penting tetapi tidak urgent. Ini melibatkan perkara-perkara perancangan, perkara-perkara strategi, perkara-perkara masa depan, hubungan, perkara-perkara potensi, latihan, membaca keperluan pada masa depan. Ini semua perkara-perkara yang perlu kita buat dan letakkan masa, peratusan masa yang besar. Orang-orang yang berjaya ialah orang-orang yang merancang masa depan, tahu keutamaan, membina hubungan. Contoh assignment tadi, kita tahu tarikh akhir untuk menghantar assignment 1 bulan lagi. Kita buat sekarang. Kalau kita buat sebulan sebelum deadline, maksudnya perkara tersebut penting tak? Penting, sebab dia memberi 20% pada markah keseluruhan kita. Tapi urgent tak? Tak urgent lagi, sebab sebulan lagi ada masa. Tak perlu buat segera, tapi kita buat sekarang. Mari kita menjadi orang yang proaktif. Orang-orang yang proaktif, orang-orang yang mengurus masa dengan baik. Dia meletakkan kuadran kedua ini sebagai prioriti keutamaan dalam hidup dia. Membina hubungan dengan orang lain, dengan rakan sekerja kita, dengan orang-orang di sekeliling kita, dengan jiran kita, dengan isteri dan suami kita, dengan anak-anak kita. Penting tak? Penting. Urgent tak? Tak urgent. Itulah kuadran kedua yang kita kena berikan fokus. Contoh lain, rumah tangga yang berantakan, hampir ke ambang perceraian. Krisis, betul, itu adalah krisis.
Kenapa krisis itu berlaku? Penting tak rumah tangga bahagia ni? Penting. Dan nak bercerai ni urgent tak kita kena selesaikan? Urgent. Kalau kita menyelesaikan keruntuhan rumah tangga orang lain punya ataupun kita punya, itu adalah perkara kuadran pertama, perlu buat segera dan urgent. Kenapa kita perlu mengurus krisis tersebut? Kerana perkara penting ini tidak kita uruskan awal-awal dulu sebelum dia belum lagi urgent dalam kuadran 2. Apabila kita fokus pada kuadran 2, memberikan tumpuan, fokus dan penumpuan yang sepenuhnya, kita akan mampu mengecilkan kuadran pertama kita. Orang yang sibuk ialah orang yang berperang, firefighting, mengurus krisis yang tak sudah-sudah, dan kuadran pertama dia besar. Kuadran ketiga apa? Kuadran ketiga ialah kuadran di mana perkara-perkara yang tidak penting tetapi urgent. Apa perkara yang tak penting tapi urgent ni? Contohnya panggilan telefon. Boleh jadi panggilan telefon itu tidak penting, tetapi sebab telefon kita berdering, kita kena angkat segera. Ataupun email yang mungkin tak penting, tapi sebab dah sampai dalam inbox kita, kita akan check segera. Okay? Benda-benda yang kawan kita ajak untuk teman sebagai contoh. Dia kata nak pergi dah ni, jom nak ikut. Sebenarnya benda tak penting pun, tapi sebab kita perlu buat keputusan dengan segera nak ikut ke tak ikut sebagai contoh. Okay? Jadi apa pendirian dan kita punya cara mengurus item-item dalam kuadran ketiga ini? Benda-benda yang kurang penting tapi urgent, kita nak buat macam mana? Kita kena kurangkan. Okay? Kena cuba elak sebab dia kurang penting. Sebagai contoh, apabila kita buat benda-benda penting dalam kehidupan kita, kita offkan telefon, kita jangan connect internet, supaya benda-benda yang kurang penting tapi urgent berjaya kita ketepikan dan kita fokus pada perkara penting walaupun belum urgent yang kita nak buat, kuadran 2 tadi. Kan? Masalah kita apa? Masalah kadang kita belajar, masalah kalau kita buat kerja dekat laptop tapi ada Telegram kat situ, WhatsApp pun ada kat situ, internet pun ada, telefon pun hidup, kan? Tengah buat kerja penting dan urgent, ataupun penting tak urgent, tapi benda penting kita buat, tapi kita sentiasa diganggu oleh telefon. Tak penting pun bila angkat. Nampak ada notification email, buka kejap. Tak penting pun tapi urgent. Kita yang gagal mengurus urgensi benda tu. Tengok ada WhatsApp, Telegram, mestilah nak buka kejap, nak gambar atau video yang menarik, kan? Jadi ini semua adalah pengurusan. Dan pengurusan ini banyak bergantung pada nafsu dan disiplin. Kalau kita mampu mengurus nafsu dan disiplin dengan baik, insya-Allah kita akan mampu untuk fokus dan memberikan penumpuan yang sepenuhnya kepada perkara-perkara yang penting dalam kehidupan kita berdasarkan matlamat dan objektif yang telah kita letakkan dan pasakkan dalam minda. Kuadran keempat, perkara-perkara yang tak penting dan tak urgent. Contoh hiburan. Hiburan ni penting ke? Okeylah, dia kembali pada matlamat hidup tadi. Saya kata kalau orang ni memang matlamat hidup dia nak hiburan, hiburan jadi penting lah dalam hidup dia. Tapi secara asas sebagai seorang Muslim, hiburan yang melalaikan dan menjauhkan kita dari mengingati Allah SWT ini benda-benda yang bukan sahaja kurang penting tetapi mendatangkan dosa. Urgent ke nak hibur? Nak hiburkan diri ni urgent ke? Tak urgent. Tak penting, tak urgent. Tapi kadang-kadang malangnya kita banyak menghabiskan masa pada kuadran keempat dalam perkara-perkara yang tak penting, tak urgent, benda-benda hiburan, panggilan telefon yang mungkin tak penting dan tak urgent pun. Email pun boleh termasuk dalam perkara kuadran keempat ni juga, kan? Benda-benda yang tidak memberikan impak, tidak membantu kita mencapai matlamat. Tapi kita buat sebab apa? Sebab kita nak release tension, release pressure. Hobi penting tak? Kurang penting. Urgent tak nak buat hobi? Tak penting. Tapi kita perlukan. Saya tidak kata kuadran keempat ni tidak diperlukan, perlu kita hapuskan 100%. Kuadran keempat ni penting untuk kita release stress, untuk kita memberikan sedikit kelegaan kepada diri kita, untuk memberikan sedikit kegembiraan asalkan tidak melanggar syarak. Tetapi mesti diminimaliskan, mesti dikurangkan. Mesti dikurangkan supaya dia kecil.
Kuadran ketiga tadi, benda-benda yang tak penting dan urgent ni kita kena kena eliminate, kena supaya tak ada. Okey. Tapi keempat ni kena ada sebab dia hobi kita, benda-benda yang leisure yang perlu dalam hidup kita tapi tidak boleh berlebihan. Kuadran pertama tadi kena kecil dan kita menguruskan. Kalau kita dapat 60, 70 atau 80% kehidupan kita ini menguruskan perkara-perkara. Kuadran kedua, membina hubungan, merancang masa depan, berfikir, menulis, membina nama, mengembangkan potensi. InsyaAllah hadirat, kita mampu menjadi pemimpin yang hebat. Kita mampu kembangkan potensi diri kita dan orang lain. Kita mampu menjadi orang-orang yang proaktif, InsyaAllah.